Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Syukur kepada Allah kita bertemu lagi hari ini pada siri yang ke-127 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin. Allah yang Maha Suci, yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak lupa selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita pergi kepada perbincangan iaitu bid'ah merupakan penyebab kepada kesesatan yang nyata. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah patut bagi lelaki yang beriman dan tidak juga bagi perempuan yang beriman bahawa apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, mereka membuat pilihan lain tentang urusan mereka. Dan sesiapa derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat ke-36 ya. Para ahli tafsir menerangkan bahawa ayat ini asalnya turun tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur perkahwinan antara Zaid bin Harithah dan Zainab bin Jahsi radhiyallahu anhuma. Ada juga riwayat lain yang menerangkan bahawa ia melibatkan peraturan perkahwinan antara sahabat yang lain ya. Namun sahabat terbabit tidak bersetuju dengan peraturan tersebut dan ingin memilih pasangan hidup tersendiri. Maka atas sebab tidak bersetuju dan ingin membuat pilihan tersendiri, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat 36 surah Al-Ahzab ini ya. Pun begitu, memandangkan ayat ini bersifat umum, maka ia merangkumi apa saja urusan yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Berarti, jika kita menemui sesiapa yang memilih sesuatu urusan agama, ya, saya ulang ya, sesuatu urusan agama yang berbeza daripada apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, maka kemukakanlah ayat ini ke atas mereka sebagai hujah ya. Penjelasan Ibn Katsir rahimahullah yang wafat pada tahun 774 Hijrah sekali lagi menjadi rujukan, iaitu ayat ini bersifat umum, merangkumi semua urusan, yakni apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu perkara, maka tidak dibolehkan bagi sesiapa juga untuk menyelisihinya ya. Juga tak boleh bagi sesiapa juga untuk memilih tentangnya, baik pandangan maupun pendapat ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah demi Tuhan kamu, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak berasa dalam diri mereka suatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan hati yang tenang. Surah An-Nisa ayat yang ke-65 ya. Dalam sebuah hadis, demi nyawaku yang berada di tangannya, tidaklah beriman seseorang kalian sehingga dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku sampaikan. Ini apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir apabila Imam memulakan hadis ini dengan mengatakan dalam sebuah hadis. Ya, ini merupakan isyarat akan kelemahan hadis tersebut. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Asim dalam Al-Sunnah dan ia dinilai daif oleh Al-Albani dalam Zilal Al-Jannah fi Takrij Al-Sunnah hadis nombor 15. Ya, jadi atas sebab inilah diberikan peringatan tegas kepada orang yang menyelisihi apa yang Allah telah tetapkan dan apa yang Rasulnya telah tetapkan, yakni pada firman Allah,
di penghujung ayat 36 surah Al-Ahzab tadi yang kita sampaikan di awal-awal tadi itu, yang mana dan sesiapa derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Ya. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 36 surah Al-Ahzab tadi, perhatikan sikap sebahagian umat Islam terhadap apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baru dalam agama. Setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan berada dalam neraka. Ini merupakan hadis sahih. Sebahagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya, dan ia dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Al-Nasa'i, hadis nombor 1560, ya, iaitu dalam kitab solat Al-Arda'in bab cara berkhutbah. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah telah menetapkan bahawa setiap perkara baru berbanding Al-Quran dan As-Sunnah adalah bid'ah. Ya. Namun ada yang memilih bahawa perkataan kullu tidak bermaksud setiap. Sebaliknya ia bermaksud sebahagian atau kebanyakan. Rasulullah juga telah menetapkan bahawa setiap bid'ah adalah sesat. Pun begitu, ada yang memilih bahawa bid'ah itu ada yang baik dan buruk, terpuji dan tercela, bahkan ada yang wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Ya. Seterusnya, mereka ini memilih untuk mencipta, meyakini dan mengamalkan dari segi akidah, ibadah, hukum, fiqh yang bid'ah, lalu menjustifikasikannya atas nama bid'ah yang baik ataupun bid'ah hasanah, sebagaimana yang banyak kita dengar dibawa oleh mereka-mereka yang menyelisihi apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi tindakan memilih-milih di atas ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyelisihi firman Allah Azza wa Jalla, iaitu dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak juga bagi perempuan yang beriman bahawa apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu urusan, mereka membuat pilihan lain tentang urusan mereka. Dan sesiapa menderhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya? Surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Saya kira cukup untuk kita faham dan mengambil manfaat pelajaran daripada apa yang telah pun disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman daripada perbuatan pelaku bid'ah-bid'ah ini. Ya. Maka oleh itu kita hendaklah betul-betul menjadi umat yang menyahut seruan baginda, menyatakan sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Janganlah kita menjadi sebagaimana umat Nabi Musa yang akhirnya menjawab sami'na wa ata'na. Ya. Maka untuk segmen mencari tahu pada hari ini, perbanyakkanlah bekalan untuk menuju pada hari yang di mana seseorang sama sekali tidak berdaya untuk menolong orang lain. Tidak ada lagi hubungan kaum kerabat, nasab keturunan yang boleh diambil manfaat daripadanya. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah semata-mata. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.